Allahu 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 Allah. Tetapi hari ini special sikit, kita buat mengenai hak wanita dalam Islam. Jadi sebelum kita pergi ke sana, Brother Lim, saya nak tanya dululah, apakah manakan Brother Lim seorang Chinese, seorang berbangsa Cina, jadi dalam tempoh di mana kita ni menyambut Syawal, ada tak macam perbezaan ataupun cross culture yang sedang berlaku di antara keluarga Brother Lim sendiri? Okey, Syawal. Dia sebab kita tak dapat travel kan, mereka tak dapat ziarah kita kan, so kita pun tak boleh adakan apa-apa aktiviti kekeluargaan dengan keluarga yang keluarga yang adik-beradik saya yang non-Muslim. Hanya terima message saja, terima family WhatsApp group saja, so mereka mengucap dan sebagainya. So itu sajalah yang ada. Tapi dalam keluarga saya ni tiada masalah. Yang kami ni kalau kita menyambut kalau kita buat kenduri, tak dapat buat kenduri kali ini, kalau kita dapat buat kenduri, insya-Allah kami akan jemput mereka semua ke rumah untuk makan dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang telah pun tinggalkan komen dan memberikan info iaitu jelas, dan ada juga mengatakan very clear, brother. Alhamdulillah. Dan kita ada daripada Bukit Mertajam, Penang, daripada Wuhan, China pun ada. Alhamdulillah. Kita nak tahu juga apakah perkembangan di Wuhan, China tu ya. Jadi mudah-mudahan ada juga daripada Casablanca. Casablanca ni saya nak kena Google kat mana ni Casablanca ni. Jadi Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, tak kisahlah daripada pelosok dunia mana pun, bolehlah sila share, mudah-mudahan kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Maklumlah kita tahu bahawa sekarang ni kalau kita nak cari maklumat tentang Islam memanglah mudah, kita boleh go YouTube dan sebagainya. Tetapi apa yang istimewa tentang sesi pada malam ini ialah kita membuatnya secara live. Jadi bila live ni, biasanya kalau kita ceramah kat surau ataupun kat masjid, kita ada sesi soal jawab. Tetapi kita buat secara dalam talian. Anda tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan di ruang komen, no problem. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya kita. Sebelum akhir program ini kita akan menjawab soalan-soalan itu insyaAllah. Ada juga daripada Al-Ustaz. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton ni. Apa ni Brother Lim, saya juga nak tanya kepada semua yang menonton ni, iaitu macam mana sambutan Hari Raya juga pada tahun ni kan. Kita nak tahu, memandangkan kita dalam tempoh PKP ni, ada yang mungkin rasa bosan sebab tak dapat balik kampung, ada rasa tak dapat, macam tak biasalah, tak normal lah tahun ni. Jadi kita nak dengar juga macam mana anda atasi situasi yang kita sedang mengalami ni insyaAllah. Okey, baik Brother Lim, itu sedikit mukadimah daripada saya dan juga Brother Lim. Baru-baru ni Alhamdulillah kita berkesempatan, saya dengan Brother Lim, kita sempat juga pergi ke beberapa tempat di mana kita lihat orang bukan Islam ni biasanya mereka ada satu persepsi ataupun mereka itu mungkin ada satu pandangan tentang Islam, di mana contohnya lah, di antara contohnya seperti apabila seorang itu memakai hijab, dia mengatakan seperti, oh Islam itu menindas wanita. Kenapa lelaki tak payah pakai hijab? Tapi lelaki yang pakai hijab ni, kalau saya dan ada juga yang keliru Brother Lim. Mereka kata apa tahu? Mereka kata, kenapa orang Arab yang duduk kat Saudi dia, lelaki dia pakai hijab? Dan dia samakan macam contohnya orang kat Saudi kan, dia ada pakai dia punya penutup kepala dan sebagainya. Tetapi kenapa orang lelaki Melayu dekat Malaysia ataupun kebanyakan orang Islam dekat tempat-tempat lain ni tak pakai hijab macam orang Saudi contohnya? Jadi dia timbul satu persoalan di sini ialah, adakah memakai hijab itu adalah satu perkara yang menandakan Islam itu menindas wanita? Jadi saya minta Brother Lim memberi sedikit pencerahan bagaimana kita nak menjawab, ataupun Brother Lim boleh terangkan apakah sebenarnya itu satu penindasan terhadap wanita Islam. Silakan, tafadhal masykurah. Terima kasih Brother Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton live ini. Dan malam ni sebabkan masa yang kami ada terhad, perbincangan tu akan lebih santai, lebih relax. Dan saya nak teruskan kepada soalan yang ditujukan kepada saya, iaitu adakah wanita Islam ditindas? Sebenarnya sebelum kita nak bincang tentang ya ke tidak, kita kena faham dulu isu wanita Islam ditindas. Sebenarnya ini isu bermusim.
Dia isu yang bermusim. Dia bukan berterusan. Dan kalau kita lihat, isu ini amat paling ketara dia punya peak tu sampai dia punya maksimum tu. Okey, kalau kita lihat media sosial di dunia sebelum itu adalah perkara yang berlaku ni sebelum berlakunya September 11. Kalau kita lihat sebelum berlaku September 11, isu mengenai Islam adalah Islam menindas wanita. Itu perkara yang paling peak pada masa itu. Tetapi selepas berlakunya September 11, isu wanita Islam ditindas ni seolah-olah tak wujud lagi. Seolah-olah orang tak cerita lagi. Seolah-olah orang tak bincang, tak tulis lagi. Nampak? So ini isu bermusim. Yang persoalan sekarang, macam mana mereka boleh mempunyai persepsi sedemikian? Kita kena faham kenapa dulu. Sebelum kita nak bincang untuk mengulas soalan-soalan yang mereka tanya. Ada beberapa perkara yang menyumbang kepada kefahaman sedemikian. Mungkin salah faham sedemikian. Yang pertama, kalau kita lihat di barat, buku yang mereka tulis, okey, orang barat telah menulis buku ya mengenai agama Islam pada tahun 1800 hingga 1950. Maksudnya dalam satu jangka masa 150 tahun. Orang barat telah menulis tidak kurang daripada 60,000 buah buku mengenai agama Islam. Siapa yang tulis? Orang bukan Islam yang menulis mengenai agama Islam. Pandangan mereka, kritikan mereka, tuduhan mereka dan sebagainya. Dan majoriti yang mereka tulis mengenai Islam, okey, dari sudut kefahaman Islam adalah mereka banyak salah faham. Yang pertama, mereka mereka tak memahami bahasa Arab. Yang kedua, mereka hanya baca terjemahan. Yang ketiga, mereka non-Muslim ini, okey, mereka tak faham selok-belok agama Islam. Maksudnya dia tak faham disiplin agama Islam. Mungkin saya kupas sedikit disiplin tu. Kalau kita buat matematik, kita ada formula. Nak buat matematik, mathematician ni akan sediakan formula. Untuk kita ikut formula itu untuk dapat jawapan yang betul. Dan formula tu bukan buat suka-suka. Formula yang mereka buat tu telah pakar-pakar formula. Mathematician satu dunia setuju dengan formula itu. Sama juga dalam Islam, ada formula, okey, ada formulanya. Dan pakar-pakar Islam satu dunia setuju dengan konsep itu. Tapi kadang-kadang orang baca buku-buku Islam dan buat terjemahan, buat tafsiran dan sebagainya tanpa ikut disiplin. Maka mereka dapat jawapan betul ke salah. Tambahan lagi, bila mereka tak faham bahasa Arab tu, ini banyak salah faham datang daripada tak faham bahasa Arab sebab dia hanya faham sedikit maksud. Dia tak faham. Dalam bahasa Arab ni, dalam Quran ni, bahasa Quranik ini, dia sangat kaya, very rich. Dia satu ayat boleh mempunyai beberapa maksud. Tapi terjemahan biasanya akan menterjemahkan hanya memberi satu maksud saja. So kadang-kadang mereka terkeliru daripada terjemahan itu. Okey, dan bukan saja itu. Mereka keliru adalah sebab mereka bandingkan keadaan mereka di negara dia dengan negara-negara Islam yang lain. Itulah tak boleh banding. Sebab perbezaan budaya. Kadang-kadang, mungkin saya bagi contoh lah. Kalau kena orang Afrika, orang Afrika ni, bila dia bercakap ni, bila dia gembira, dia cakap sangat kuat. Macam gaduh, dia cakap. Mereka bercakap macam gaduh. Suara sangat kuat, tak payah pakai mic pun. Tak payah pakai speaker pun. Tetapi bila mereka gaduh, mereka cakap slow-slow. Slow-slow. Tapi budaya di Malaysia, bila kita naikkan suara, tu apa tu? Sedang gembira ke sedang gaduh? Kita sedang gaduh. Budaya kita bila kita cakap dengan suara kuat, naikkan suara, maksudnya kita sedang gaduh. Betul? So bila kita cakap slow-slow, kita gurau, kita cakap macam ni, okey, bagi mereka, itulah cara kita. Bila kita gaduh, cakap kuat. Bila kita gembira, cakap biasa. Mereka ni terbalik. Bila gembira, cakap kuat. Bila gaduh, cakap slow. Nampak tak perbezaan budaya? Maka mereka cuba
lihat, ambil budaya, bandingkan budaya mereka di negaranya dengan negara yang lain. Maka berlakulah kekeliruan. Dan satu lagi, yang saya nak tambah, saya rasa amat penting adalah, sebenarnya, tuduhan mereka ni bukan semuanya salah. Itu yang penting. Kadang-kadang, setengah-setengah negara Islam lah, ataupun orang-orang Islam lah, budaya mereka ni, mereka letak budaya lebih tinggi daripada agama. Kadang-kadang setengah-setengah budaya ni memang menindas wanita. Itu saya tak nafikan. Tetapi bukan agama Islam yang menindas wanita, tapi orang Islam yang menindas wanita. So ada sedikit-sedikit lah. So itulah mungkin sedikit sebab yang orang Barat mula mempunyai pandangan Islam menindas wanita, Islam tak beri hak wanita, Islam rampas hak wanita, Islam menganggap wanita ni seolah-olah hamba abdi, Islam menganggap wanita ni seolah-olah tak ada apa-apa hak, orang tak boleh ada ini, tak boleh ada itu dan sebagainya. Sebab itulah, ini adalah persepsi. Betul ke tak betul? Kita bincang selanjutnya selepas ini, insya-Allah. Allah